Hai, bersama lagi dengan Cikgu Kerun. Cuba kita fikirkan, hari ini kita bangun tidur, kita masih lagi boleh melihat. Kita masih lagi boleh melihat ahli keluarga kita. Kita masih lagi boleh melihat keindahan alam sekitar. Kita masih lagi boleh membaca mesej-mesej yang berada dalam telefon kita. Jadi, kita tahu tak apa sebenarnya fungsi mata kita? Kita tahu tak bagaimana mata kita berfungsi? Dan apakah yang akan berlaku sekiranya mata kita tidak dapat berfungsi dengan baik? Untuk mengetahui tentang selanjutnya, tonton video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas sains Cikgu Kerun. Hari ini kita masih lagi belajar dalam sains tingkatan 3 ya. Baik, apa yang kita belajar hari ini? Bab 1, rangsangan dan gerak balas. Untuk subtopik 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia, bahagian 1. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pastikan kita dapat melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ mata. Sebelum kita meneruskan lanjut tentang tajuk mata, organ mata, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan. Yang pertama, perubahan persekitaran yang dapat dikesan oleh efektor ataupun reseptor dalam organ deria manusia. Contoh rangsangan ialah cahaya, bunyi dan juga bahan kimia. Yang ketiga, manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Organ deria manusia ada 5 ya. Yang pertama, mata. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, kulit. Dan yang kelima, hidung. Kita lihat organ deria yang pertama, mata. Mata ialah deria penglihatan. Okey. Pandangan hadapan, struktur mata. Apa yang kita akan lihat dari pandangan hadapan? Kita akan nampak sklera, kita akan nampak iris, kita akan nampak pupil. Struktur mata ataupun keratan rentas berbola mata. Jadi kita lihat bahagian-bahagian mata dan fungsinya. Yang pertama, ligamen penggantung. Ligamen penggantung ialah gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Yang kedua, kornea. Kornea ialah lapisan lutsinar yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Bahagian seterusnya, iris. Iris ialah bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Seterusnya, pupil. Pupil ialah bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Gelemair. Gelemair ialah bendalir lutsinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Konjungtiva. Konjungtiva ialah membran lutsinar yang melindungi bahagian hadapan sklera. Gelemacha. Gelemacha ialah sejenis bahan jeli lutsinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Seterusnya, bintik buta. Bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Saraf optik. Saraf optik ialah gentian saraf yang membawa impuls dari retina ke otak untuk ditafsirkan.
bintik kuning. Bintik kuning ialah bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana di sini terdapat banyak fotoreseptor. Retina ialah lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Koroid ialah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Sklera ialah lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Kanta mata ialah sejenis kanta cembung yang lut sinar dan kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Otot silia, otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Apakah warna objek yang dilihat oleh mata? Okey, di dalam pebola mata ataupun struktur mata terdapat fotoreseptor. Di dalam fotoreseptor terdapat dua jenis sel, iaitu sel rod dan juga sel kon. Sel rod peka kepada keamatan cahaya. Sel kon pula peka kepada warna cahaya dalam keadaan cerah. Ada 3 sel kon, iaitu sel yang peka kepada warna merah, warna hijau dan warna biru. Mekanisme penglihatan. Bagaimanakah kita melihat? Pertama, sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea, diikuti oleh gelemair, kanta mata dan gelemaca sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Seterusnya, sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Seterusnya, otak pula akan mentafsirkan impuls saraf tersebut. Imej yang kecil dan dalam keadaan terbalik akan terbentuk di retina. Baik, itu saja kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas akan datang untuk mempelajari tentang organ diri manusia yang seterusnya. Okey, bye.